Lah ni, kita ni ada orang masuk Ramadan tak syok tuan-tuan. Saya pergi kedai makan minggu lepas. Ada orang jumpa Ustaz, Ustaz, sedih Ustaz noh kali ni Ustaz. Kita lepas ni tak boleh makan sarapan dah Ustaz noh. Awak, Ramadan kedai tutup, tak boleh makan puasa. Sedih. Allahu Akbar. Macam cakap budak-budak sedih. Tuan-tuan, orang tua kata sedih tuan-tuan. Patutnya PR orang tua ni dia bukan puasa awam dah. Dia puasa khawas, naik maqam, kata Imam Ghazali radhiyallahu taala an, naik maqam khawasul khawas, tinggi lagi. Ni maqam sedih tuan, masuk Ramadan sedih, tak ada makan pagi. Yang kata ulama, man fariha bidukhulir Ramadan haramallah jasadahu 'alan niran. Siapa-siapa masuk Ramadan dalam keadaan suka gembira, Allah Taala haram jasad daripada api neraka Allah, tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ni. Ramai malam ni alhamdulillah. Seronok orang tengok ramai macam ni. Alhamdulillah. Lepas tu seronok lagi mayat atas kapek Raudhah insya-Allah. Dia rasa bau wangi sedap, baru, benda baru. Seronok alhamdulillah. Jadi syukur kehadrat Allah, dan saya berterima kasih pada semua yang hadir pada malam ni. Tinggi malam ni tajuk dia, maudhu' dia bab Ramadan. Dan kita tinggal lagi 4 hari lagi nak sambut Ramadan. Malam ni malam 26 Ramadan. Poin dia sebelum saya terjemah ataupun kita tadabbur satu ayat daripada surah Al-Baqarah, ayat puasa. Ayat puasa ni tuan-tuan ada 5 ayat saja. 183 sampai 187. 183, 184, 185, 186, 187. Ada 5 ayat saja dalam Al-Quran cerita tentang bab puasa. Jadi tuan-tuan boleh tadabbur ayat ni waktu duduk dalam bulan Ramadan, faham sungguh-sungguh, sedap sangat ahkamus siyam, tadabbur ayat puasa ni. Tinggal dia saya baca satu ayat ni, poin saya, antara kita nak masuk bulan Ramadan ni kita kena bersiap. Macam mana Nabi SAW doa sebelum bulan Ramadan, iaitu Nabi bersiap dengan Nabi doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan kami di bulan Rajab. Bulan Rajab dah Nabi bersiap dah. Kita ni bulan Rajab elok sat, lepas tu bulan Sya'ban yaghfulu an, lalai balik kan, lupa kata kita ni nak dekat dah Ramadan kan. Jadi ni kita duduk hujung dah bulan Sya'ban tuan-tuan, minta berkat juga tuan-tuan. Tuan-tuan tahu nak dapat berkat macam mana? Kata Imam Nawawi, mesti dengan banyak istighfar. Mesti banyak istighfar. Bulan Sya'ban ni antara wirid apa dia? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ampun aku dosa aku ya Allah. Warhamni, rahmatilah aku ya Allah. Aku masuk syurga bukan dengan amalan, tapi aku masuk syurga dengan rahmat Engkau. Aku tenang bukan sebab aku kaya. Aku tenang bukan sebab aku susah. Bukan aku sebab aku miskin, tapi aku tenang sebab rahmat Engkau. Wa tub alayya, terimalah taubat aku. Ni bulan Sya'ban ni kena perbanyakkan taubat. Tuan-tuan, nak asa miftah, nak asa kunci bulan Ramadan, futuhat Allah Ta'ala buka, asa kemanisan beribadat di bulan Ramadan. Seperti salafus salih, masuk Ramadan menangis tuan-tuan, tinggal Ramadan menangis pula. Allahu Akbar. Yang macam mana Sayyidina Umar sebut, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Sahabat tengok awak lah Sayyidina Umar duk menjerit-jerit apabila masuk Ramadan. Sukanya. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sebut, "Lau ya'lamul ibad ma fi Ramadan latamannau anna as-sanata kullaha ma fi Ramadan," atau kama qala Nabi SAW. Kalau kamu tahu apa yang ada di bulan Ramadan, nescaya kamu akan minta ke Allah jadikan sepanjang tahun bulan Ramadan, sepanjang masa bulan Ramadan. Tuan-tuan tengok kita nak sambut Ramadan, kapek baru. Alhamdulillah. Ni masuk Ramadan pula, ada iftar tadi, ada buka puasa kat sini.
Ada buka puasa pula. Rumah terbuka pula. buka puasa. Kan sahur ada, buka puasa ada. Kan kita boleh seronok beribadat, pesta ibadat. Tapi masuk Ramadan sama je, ibadat takut tu juga. Dan bahkan kita tak rasa feeling, tak rasa nak menangis, tak rasa nak keluar air mata bulan Ramadan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita sambut Ramadan dalam keadaan kita tak buat persiapan, kata ulama. Yang ni yang penting tuan-tuan, banyakkan taubat. Baca wirid ni tuan-tuan. Siapa-siapa baca wirid ni, masuk Ramadan dia akan qiyam. Masuk Ramadan pula dia sambut Ramadan luar biasa atas tikar sejadah di dalam rumah Allah. Sebelum ni sambut Ramadan kat rumah, tengah duduk masak, tengah tengok TV, nak dengar tengok anak bulan kan, tengok esok sambut Ramadan, esok berpuasa dalam keadaan tak rasa feeling. Kali ni masuk Ramadan tuan-tuan sambut atas tikar sejadah, duduk dalam rumah Allah, menangis macam Sayyidina Umar radhiyallahu an. Menangis Sayyidina Umar sambut Ramadan tuan-tuan. Para ulama salafus salih apabila tinggal Ramadan pun menangis pula. Depa ni kata Abdullah Al-Mubarak 6 bulan doa minta masuk bulan Ramadan sampai waballighna Ramadan. Lepas 6 bulan pula minta taqabbal minna du'aana wa salatana wa siyamana. 6 bulan minta pula Allah Taala terima amalan puasa depa bulan Ramadan. Nak habaq kata apa dia tuan-tuan? Nak habaq kata sungguhnya para sahabat, para ulama yang ditarbiyah oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Poin dia tuan-tuan, kena taubat dulu. Kena taubat dulu. Sebelum masuk bulan Ramadan ni, taubat banyak-banyak, istighfar banyak-banyak. Saya baru balik daripada Surabaya, pergi hantar anak murid dekat pondok pesantren Langitan. Pelajar dia ada 20,000 lebih. Saya tengok dia, Masya Allah, tempat dia tuan-tuan, saya duduk 3-4 hari. Saya duduk dalam halaqah wirid depa. Zuk ni mai. Uish, Masya Allah. Depa ni kuat amalan tuan-tuan. Siapa-siapa pi sana bodoh jadi pandai, malas jadi rajin, lemah jadi kuat. Insya-Allah. Jahat jadi baik tuan-tuan. Siapa beritahu? Iaitu Kiai Ubaidillah Al-Faqih, anak Abdullah Al-Faqih, pengasas pesantren. Siapa-siapa pi sana insya-Allah jadi baik. Nah habaq kata masya-Allah tabarakallah. Sebab apa tuan-tuan jadi baik? Sebab ulama sana wirid depa masya-Allah tabarakallah. Wirid yang depa tak tinggal, saya nak saya nak bagi hadiah kat tuan-tuan, iaitu istighfar dalam surah Nabi Nuh. Dalam surah Nuh, astaghfirullah innahu kana ghaffara. Wirid ni sangat bagus tuan-tuan. Kalau rezeki sempit, baca wirid ni 1000 kali. Murah rezeki. Pondok pesantren ni tak mengharapkan bantuan kerajaan. Manusia tak minta sumbangan kat manusia. Khazanah depa Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala hantar hamba-hamba dia yang soleh untuk bantu pesantren ni. Tuan-tuan, masya-Allah. Wirid depa astaghfirullah innahu kana ghaffara 1000 kali. Yang kedua dia selawat Imam Shibli radhiyallahu taala an. Selawat Imam Shibli ni tuan-tuan hebat tuan-tuan. Bunyi lafaz dia, sirah dia, sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad. Wirid dia ni sallallahu alaika ya Muhammad. Kata Ubaidillah, Kiai Ubaidillah cerita kat kami, dia kata satu hari Imam Mujahid hafiz rahimahullahu taala mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila mimpi jumpa Nabi, nampak dalam majlis ni ramai para sahabat radhiyallahu taala anhum. Bila ramai para sahabat radhiyallahu taala anhum, Imam Mujahid duk dengar kuliah, tiba-tiba Nabi berhenti mengajar. Nabi berhenti, Nabi tengok Imam Shibli hadir, baru sampai dekat depan pintu. Nabi berhenti, Nabi pergi sambut Imam Shibli. Bukan calang-calang, Nabi pergi sambut, bukan biasa-biasa. Nabi peluk Imam Shibli. Bahkan Nabi cium kat dahi Imam Shibli rahimahullahu ta'ala. Lepas tu Nabi bawa Imam Shibli duduk sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Shibli nampak Imam Mujahid ada dalam majlis tu. Esok tu Imam Mujahid jumpa dia. Hai Imam Shibli, awak hang mulia sangat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hang bukan siapa-siapa pun di kalangan ulama, bukan hebat pun hang bukan popular pun.
Hang tak ada apa-apa pun, orang tak kenal pun hang lebih kurang biasa-biasa je. Ustaz yang tak ada tauliah. Macam itulah. Sebab lah ni viral tauliahan. Patutnya ulama ni tak perlu minta tauliah. Raja sendiri turun bagi tauliah. Sebab raja yang pegang elemen tauliah ni. Sebab kalau nak selamat rakyat ni, kena bagi ulama turun marah. Untuk apa dia? Untuk selamat umat ni. Nabi dah tak ada. Nabi tinggal ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Kalau ulama tak boleh cakap benar, macam Datuk Ishaq Bahrum, dia tegak Ratu Cantik je, kena pecat. Tak je kena buang. Nak abang kata ni, nak tegak ke mungkar, nak tegak amal ma'ruf nahi mungkar. Allahu Akbar. Bukan senang lah ni. Akhir zaman kita duduk zaman Dajjal. Sebelum keluar Dajjal disebut dengan Dajjajil. Keluar penipu-penipu, bapak-bapak bohong besar. Akhir zaman ni tuan-tuan, kita nak masuk Ramadan ni kena buat persiapan amal. Buat persiapan amal masuk Ramadan kena dengan ilmu. Yang kita duk jadi orang yang Nabi SAW sebut, kam min sa'imin laysa lahu min laysa lahu min Allahumma salli kam min sa'imin laysa lahu min ju' wal 'atash atau kama qala. Nabi kata berapa ramai orang puasa tak lain tak bukan lapar dan dahaga je dia dapat. Sebab apa? Sebab mulut ribah, mengumpat, cakap fitnah, cakap yang bohong, al-kadzib. Ni yang hilang pahala ni. Na'udzubillahi min zalik. Kita ni takut tuan-tuan. Ayat Allah Ta'ala sebut ni, ya ayyuhalladzina amanu. Allah Ta'ala seru orang beriman, jangan cakap bohong, jangan duk menipu, jangan fitnah. Allahu Akbar. Nak cerita ayat ni lagi, poin yang kedua. Tapi dah masuk bab isu tauliah ni, tapi cerita tu sikit. Tapi nak cerita Imam Shibli ni. Imam Shibli ni, Imam Mujahid jumpa dia, hai Imam Shibli, apa amalan hang sampai Nabi ni mulia sungguh hang, wahai Imam Shibli? Saya tak reka cerita tuan-tuan, saya dengar sendiri daripada mulut Kiai Ubaidillah Al-Faqih. Tok guru saya pun biasa cerita dulu. Tu yang saya nak cerita kat tuan-tuan ni. Ada live pula malam ni, tuan-tuan boleh dengar balik. Apa Imam Shibli kata? Wahai Imam Mujahid, aku ni tak ada amalan apa-apa, tapi aku ni cinta dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali selepas sembahyang aku akan selawat 100 kali sallallahu alaika ya Muhammad. Panggil terus nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaika ya Muhammad 100 kali selepas sembahyang. Dan aku akan baca, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dua ayat surah Taubah, dua ayat surah Taubah, yang dua ayat terakhir surah Taubah. Dia akan baca 7 kali. Kata guru saya, siapa-siapa yang baca 7 kali ayat ni, Kiai Ubaidillah pula dia cakap juga macam tu, siapa-siapa yang baca 7 kali selepas sembahyang, dia takkan mati pada hari itu melainkan Allah Ta'ala bagi dia alamat. Maknanya dia baca sangkut, dia ulang 2-3 kali tak boleh. Tu tanda sekali dia nak mati. Alamat ni Allah Ta'ala bagi, tinggal dia mati tetap rahsia Allah. Tuan-tuan, saya amal juga dulu 2-3 hari, lepas tu lupa dia ingat mati dah, tak mati-mati lagi. Rupanya Allah Ta'ala memang tak mau bagi tahu saya mati bila. Rahsia Allah, mati ni rahsia Allah. Kita ni hujung mata ni banyak ingat mati ke banyak ingat dunia? Banyak ingat dunia. Termasuk saya yang bercakap, bangun pagi pikak nak makan apa, pikak nak cari apa, pikak nak makan, nak kumpul harta banyak mana. Tu kita. Padahal dunia ni tempat tujuan Allah Ta'ala buat untuk akhirat kita beramal. Dunia ni tempat yang akan fana. Tak payah berbanggalah dengan dunia apa yang kita ada. Semua kita akan tinggal. Yang kita bawa amal, tuan-tuan. Dunia ni darul fana. Dunia ni akan binasa. Apabila dunia ni akan binasa, tuan-tuan, tuan-tuan buat amalan lah tuan-tuan. Hidup ni nak masuk Ramadan ni kena buat semaksimum yang mungkin. Kena cari kekuatan yang luar biasa. Kekuatan apa dia? Dengan banyak taubat, tuan-tuan. Banyak taubat. Imam Shibli ni amalan 2 ni tuan-tuan amal lah. Laqad ja'akum 7 kali, tuan-tuan. Allah Ta'ala akan bagi alamat. Saya biasa dengar guru saya cerita, Ustaz Lah Mukmali, dia nak meninggal waktu duha,
Dia sebut ke anak murid dia, "Satgi aku nak meninggal." Antara amalan ustaz lah buat mali, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim." Buat amalan tuan-tuan. Kita ni kena tambah amalan. Tuan-tuan tahu tak? Saya lepas kiai ijazah kat kami, saya nak ijazah kat tuan-tuan ni. Tuan-tuan kena buat sekali tak apa. Saya pergi dengan tok guru saya, bawa anak murid saya sama belajar sana. Tok guru tanya saya malam tu, nak tidur buat nah? Buat. Saya pun buat. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah innahu kana ghaffara 1000 kali. Lepas tu selawat sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad. Saya tak tahan selawat, saya tidur. Tak habis selawat. Mungkin boleh 5-6 ke, tertidur. Mangkit pagi esok, tok guru saya tanya saya, "Hang zikir semalam habis tak dengan selawat?" Saya kata habis kot, habis insya-Allah habis. Takut nak buat tok guru tak habis. Tok guru kata, lepas tu tok guru kata, "Ustaz zikir semalam dan selawat habis." Ustaz mimpi. Allahu akbar. Mimpi terus. Tuan-tuan ada hajat besar, tuan-tuan buat amalan ni. Insya-Allah Allah Taala kabul hajat besar. Sebab akhir zaman ni tuan-tuan, tak ada amalan yang lebih besar melainkan 2 wirid ni tuan-tuan, jangan tinggal. Istighfar, selawat kat Nabi SAW. Ni persiapan poin yang pertama sebelum masuk Ramadan. Kata Imam Nawawi, siapa-siapa baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali pagi, 70 kali malam, dia masuk Ramadan dalam keadaan futuhat. Allah Ta'ala buka, menyebabkan dia rasa fana nak beramal. Dia tak heran sikit pun dengan dunia, tuan-tuan. Dia tak heran pun. Waktu tu kita ni tuan-tuan kalau masuk Ramadan, kita bawa kita ibarat dia, tok guru saya buat umpama macam kita masuk highway 6 lorong. Takkan kita nak bawa motor kapcai. Tak sedap bawa motor kapcai. Dia kena bawa motor yang besar, yang sisi banyak, baru sedap. Masuk Ramadan ni tuan-tuan, nak amal pun Nabi, amalan bulan Ramadan berlipat kali ganda. Tak payah kata Nabi, tengok salafus salih, Imam Syafi'i masuk Ramadan 60 kali khatam Al-Quran. Pagi sekali, malam sekali, pagi sekali, malam sekali. Kita tak terkhatam-khatam, tunggu nak khatam mati-mati je kot. Nah, abang kata lemah sungguh iman kita. Sebab apa? Persiapan kita tak kuat, menyebabkan masuk Ramadan tanpa ilmu. Na'udzubillahi min zalik. Tuan-tuan, ni poin yang pertama, persiapan dengan banyak taubat. Yang kedua dia, kata guru saya, masuk Ramadan ni tuan-tuan, ada 3-4 hari ni takut sungguh-sungguh tuan-tuan. Saya tiap-tiap hari orang telefon mati. Saya takut saya dan tuan-tuan tak kesempatan untuk masuk Ramadan tahun ni. Allahu akbar. Satu tangisan yang patut kita tangis dulu sebelum kita mati. Tu yang saya takut tuan-tuan. Nak cerita bab Ramadan ni takut. Dan saya selalu sebut dekat keluarga saya, abang ni mungkin tahun ni tahun lah, tapi abang harap sangat masuk Ramadan. Tahun ni tahun yang terakhir, tahun yang terbaik Ramadan dalam hidup kita. Dengan ilmu, kita bekalkan ilmu, kita minta sungguh-sungguh ke Allah tuan-tuan. Yang mana Nabi SAW tiap-tiap kali sembahyang, Nabi sebut waballighna Ramadan, waballighna Ramadan. Tuan-tuan jangan tinggal, minta sungguh-sungguh. Tuan-tuan tahu tak masuk Ramadan ni apa keistimewaan bulan Ramadan? Ada 5 keistimewaan Nabi sebut umat ni, yang mana umat terdahulu tak ada keistimewaan ni. Untung sangat masuk Ramadan. Sebab apa? Sebab Nabi kata yang pertama, umat ni mulut mereka lebih wangi daripada kasturi. Masuk Ramadan, mulut mereka lebih wangi daripada kasturi. Allahu akbar. Di sisi Allah. Nah, habaq kata tuan-tuan, hebat sungguh seruan perintah Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala nak suruh kita pada la'allakum tattaqun. Tarbiyah kita masuk Ramadan, kita berpuasa. Pada pagi tu dulu boleh halal makan, masuk Ramadan haram makan. Benda yang halal dari jima' suami isteri pun haram pagi tu. Nak abang kata Allah Ta'ala nak tarbiyah kita, nak tarbiyah nafsu kita. Nafsu ni innan nafsa la ammarah. Nafsu ni lebih besar daripada syaitan. Syaitan ni Allah Ta'ala kata inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Syaitan tipu daya dia lemah, nafsu kuat lagi.
Tu kita ni ikut nafsu ke, ikut akal ke, ikut agama ke dalam hidup kita ni? Tuan-tuan, cek balik Ramadan banyak dah, 2-30 tahun dah kita masuk Ramadan. Aku ni ikut nafsu ke, ikut agama ke, ikut akal yang menyebabkan aku selamat, aku dapat takwa. Yang tarbiyah Ramadan ni, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Bulan Ramadan ni Allah Ta'ala mewajibkan Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Sebelum ni umat-umat terdahulu berpuasa. Ulama mai syarah banyak kali dah. Tinggal dia saya nak syarah lebih kepada sufi ataupun lebih pada tasawuf. Sebab saya mengajak tasawuf sini, nak bagi tuan-tuan rasa, tuan-tuan ni puasa ni, kita ni ada orang masuk Ramadan tak syok tuan-tuan. Saya pergi kedai makan minggu lepas, ada orang jumpa Ustaz, sedih Ustaz kali ni Ustaz, kita lepas ni tak boleh makan sarapan dah Ustaz. Awak Ramadan kedai tutup, tak boleh makan puasa, sedih. Allahu Akbar. Macam cakap budak-budak sedih tuan-tuan. Orang tua kata sedih tuan-tuan. Patutnya PA orang tua ni, dia bukan puasa awam dah, dia puasa khawas, naik maqam. Kata Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala an, naik maqam khawasul khawas, tinggi lagi. Ni maqam sedih tuan-tuan, masuk Ramadan sedih, tak boleh makan pagi. Yang kata ulama, man fariha bidukhulir Ramadan haramallah jasadahu 'alan niran. Siapa-siapa masuk Ramadan dalam keadaan suka gembira, Allah Ta'ala haram jasad dia daripada api neraka Allah. Tuan-tuan, kita kena seronok tuan-tuan. Sebab apa? Nabi kata keistimewaan umat ni, mulut dia lebih wangi daripada kasturi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab dia menanggung kesusahan. Makan ni satu benda yang payah kita nak tinggal. Tuan-tuan pula orang kaya sedap makan pula sedap-sedap, steam kan, kensong kan, sup kira kemah-kemah lah. Kalau daging tu daging mahal-mahal lah kan. Nak habaq kata payah nak tinggal makan ni. Tu punca kita ni malas buat ibadat sebab kasratut ta'am, banyak makan. Antara tarbiyah ni Ramadan ni menyebabkan mulut kita busuk, sebab kita tak makan. Bila kita tak makan, mulut kita ni berbau. Tapi Nabi kata umat aku lebih wangi daripada kasturi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ni yang keistimewaan yang pertama. Yang kedua, dia kata Nabi SAW, Allah Ta'ala suruh seluruh malaikat yang ada di langit mendoakan keampunan orang yang berpuasa tuan-tuan. Sepanjang masa malaikat minta ampun, Allahumma ghfirli warham, Allahumma ghfirli, Allahumma ghfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampun dosa dia, rahmatilah dia. Malaikat doa kat kita tuan-tuan. Allahu Akbar. Bukan seorang malaikat doa, seluruh malaikat doa ke umat Nabi SAW. Untung sungguh kita tuan-tuan. Tu yang kita ni nak sangat masuk Ramadan. Nak mati pun ya Allah, mati di bulan Ramadan. Sampaikan aku di bulan Ramadan. Tu ahli kubur rehat bulan Ramadan, tak kena azab. Sebab apa? Nabi sebut, iza ja'at Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin, atau kama qala Nabi SAW. Buka pintu syurga rahmat Allah seluas-luasnya, tutup serapat-rapatnya sesaan neraka Allah. Wa sufidatis syayatin, Allah Ta'ala ikat syaitan. Ni yang ketiga, kata ulama, kata Nabi SAW, keistimewaan umat ni, Allah Ta'ala belenggu syaitan-syaitan semua, ikat semua syaitan. Yang ada lagi tu bukan syaitan kan? Tu minal jinnati wan nas kan? Di kalangan manusia ni ada jin dan kan? Di kalangan manusia ni ada jin yang bersifat bertopeng dengan syaitan. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan, ni kita masuk Ramadan, keistimewaan yang Nabi SAW sebut. Kita ni bukan kita lawan dengan syaitan dah waktu tu, kita lawan dengan nafsu kita. Tu kita buka puasa tuan-tuan, jangan buat jamak takdim takhir tuan-tuan. Makan ni kalau boleh nak qada pagi, tengah hari, tengah petang, sekali yang malam, makan sampai terberhak-berhak. Na'udzubillah min zalik tuan-tuan. Masuk Ramadan kali ini tuan-tuan, buat lain daripada lain. Kurangkan makan. Biar pasal malam tak apa nak laku. Saya geram juga duduk pergi semayang kat Pauh tu kan, pasal malam petang. Tengok orang main maghrib tak ada orang. Dekat pasar malam sebelah tu orang ramai gila. Kita ni alhamdulillah, lah ni kita dah pegang kerajaan.
Kita kena tarbiyah umat ni. Macam mana di Kelantan, macam mana di Allahumma salli ala sayyidina Muhammad di mall Kelantan, masuk waktu semua kedai tutup, tak tutup pun biar itu lah. Abang kata ni tarbiyah ni. Umat macam tu, mai semayang. Kalau kita pergi beli makanan orang tak semayang, fasik hukum dia, menyebabkan kerah hati kita, tuan-tuan. Tu saya tengok duk mai tadi jam jalan dekat Jawi tu kan. Orang, ya Allah, maghrib orang dah azan dah ni. Orang duk pergi berlomba-lomba pergi pasal malam lagi. Allahu Akbar, takut tuan-tuan. Lah ni tak apa, syaitan tak ikat lagi. Ni Ramadan syaitan ikat pun sama juga macam tu. Oh, yang jual, kawan saya cerita, orang yang jual pasar Ramadan ni, olip dia tak semayang. Olip dia tak semayang, tinggal semayang. Sebab apa tuan-tuan tinggal semayang? Sebab tu yang tak dapat takwa tu. Takwa ni apa dia? Al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil. Takut pada Allah dan dia beramal apa yang Allah Ta'ala perintah. Puasa dia, sembahyang dia, kalau dia tak puasa, dia tak sembahyang, qaimin, man qama Ramadan imanan, Nabi kata orang yang masuk bulan Ramadan dalam keadaan man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau dia masuk dengan iman, keyakinan sepenuhnya, Allah Ta'ala ampun dosa dia. Tapi masuk Ramadan sebab apa? Yang tak dapat keampunan ni. Sebab tu kata Nabi yang keempat. Yang tadi saya sebut yang tiga, yang keempat. Yang ketiga, yang keempat dia kata Nabi SAW, Allah Ta'ala ampun umat ni. Tuan-tuan, Allah Ta'ala ampun umat ni. Akhir Ramadan Allah Ta'ala ampun umat ni. Yang pertama dia, Nabi sebut mulut dia bau wangi. Yang kedua dia malaikat mendoakan keampunan pada diri dia. Yang ketiga dia Allah diikat, dibelenggu syaitan-syaitan. Yang keempat dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah Ta'ala ampun dosa umat ni. Masuk Ramadan Allah Ta'ala ampun umat ni. Allahu Akbar. Sahabat tanya, ya Rasulullah, upah ni Allah Ta'ala ampun umat ni, Allah Ta'ala selamat daripada neraka umat ni selepas malam Lailatul Qadar ke Rasulullah? Rasulullah kata tak. Olip dia kalau orang buat kerja mesti ada gaji dia. Allah Ta'ala akan bagi habuan sebelum akhir Ramadan. Tu akhir Ramadan apa dia? Itqum minan nar, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Pembebasan api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, ni yang kita harap kita semua selamat daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima dia, Nabi sebut Allah Ta'ala hias syurga bidadari cantik secantik-cantiknya. Tuan-tuan, orang iman masuk dalam, orang beriman masuk dalam syurga, sekecil-kecil iman dia akan dapat 62 bidadari. Tuan-tuan, sekecil-kecil iman, sebesar zarah iman, dia akan dapat 62 bidadari. 2 di dunia, yang dilantik ketua bidadari di akhirat nanti 60 dalam syurga. Tuan-tuan, 2 tuan-tuan jangan tanya saya. Tuan-tuan kalau tanya saya jawab seorang tu bini kita yang pertama. Hak bini kita yang pertama lah. Hak yang kedua tu surprise. Tuan-tuan jangan, kalau tuan-tuan yang berhajat, tuan-tuan doa lah nak juga bini yang kedua kat dunia ni, untuk di akhirat nanti. Tu surprise Allah Ta'ala bagi kat umat baginda Nabi SAW. Allah Ta'ala hias syurga sehias cantik, seindah-indahnya. Allah Ta'ala jadikan bidadari cantik. Tak tahu nak abang. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ni nikmat yang Allah Ta'ala bagi dekat akhirat nanti. Tuan-tuan, jadi tuan-tuan masuk Ramadan kali ni, tuan-tuan, biar kita rasa memang Ramadan ni sangat beruntung. Sangat beruntung. Kita masuk dengan ilmu, tuan-tuan. Lepas tu, lepas sambut Ramadan, tuan-tuan ingat puasa, tiap-tiap kali puasa, bab ahkamus siam, hukum puasa, rukun puasa ni semua orang tahu. 3 perkara. Orang yang berpuasa, niat ni sebab apa saja niat. Innamal a'malu binniyat, kata Nabi. Setiap benda mesti dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tu kata Imam Syafi'i, orang yang buat ibadat tak niat, tak sah ibadat. Niat ni apa saja. Sembahyang tadi, kalau sembahyang tak niat sembahyang, maghrib tak sah sembahyang kita. Yang kita duk usalli fardul isya, duk sebut tu, nak ta'yin, nak letak benda tu lekat kat hati kita. Lafaz tu bukan wajib. Lafaz tu untuk sunat, untuk ta'yin hati kita ni, takluk benda yang qasad kita nak buat lagi. Tuan, tu yang kita mazhab Syafi'i, lagu Rehan buat nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahr Ramadan hazi sanati lillahi ta'ala. Saya tak arti nyanyi lah, saya takut hujan tapi nak habaq kata lagu tu budak-budak hafal. Kita pun senang nak sebut, nak lafaz.
Bahkan kata Imam Syafi'i dalam kitab Zadul Muta'alim, kita ulama kata sunat kita takluk, sunat kita niat malam satu Ramadan, iaitu mazhab Syafi'i, puasa sebulan Ramadan. Nawaitu sauma syahri Ramadan kulli lillahi ta'ala. Sahaja aku puasa sebulan bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala, niat siap-siap. Maka takut malam kedua, malam ketiga kita lupa. Jadi amalan kita tu sah sebab apa? Kita dah niat malam pertama. Kita takluk, kita taklik, kita ikut taklid mazhab Imam Malik radhiyallahu ta'ala an, tuan-tuan. Niat. Yang ketiga dia perkara yang membatalkan, perkara membatalkan puasa, iaitu imsak, menahan makan dan minum, dan menahan perkara-perkara dosa besar, tuan-tuan. Dosa besar ni oleh dia Ramadan ni, tuan-tuan, jagalah mulut. Jaga dia daripada mengumpat. Mulut ni kena jaga, tuan-tuan. Tu dalam kitab tasawuf, benda yang kita kena jaga iaitu mulut. Dalam bab tasawuf ni, mula-mula sekali disebut takhalli, kita kena jaga mulut dulu, baru kita tahalli, baru kita hias, baru kita nak hias cantik. Percakapan kita baik, menyebabkan amal kita baik, Allah Ta'ala terima, baru kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya rasa cukup kot poin dekat tu, takat puasa Ramadan. Poin yang ketiga. Poin yang keempat, ada malam Lailatul Qadar. Poin yang kelima, sembahyang hari raya Aidul Fitri. Nak sambut hari raya Aidul Fitri macam mana? Dalam keadaan kita ni, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi tuan-tuan, malam ni sebenarnya saya ada satu program lagi, iaitu malam ni Dewan Ulama Negeri buat pelancaran untuk ihya Ramadan di Kompah. Jadi saya nak lepas Isya saya tak boleh makan lah, tuan-tuan. Kalau siapa-siapa nak bagi saya makan juga bungkus, saya bawa balik, kan? Kalau tidak saya tak makan lah, sebab saya nak kena pergi sana, sebab ada sumbangan Dewan Ulama untuk Dewan Kawasan. Jadi saya wakil nak kena ambil. Jadi tuan-tuan, saya minta maaf kalau ada kurang dan silap. Saya ucap tahniah lah, ramai malam ni nak sambut Ramadan. Saya harap semua tuan-tuan sampai bulan Ramadan tahun ni, insya-Allah. Dan tuan-tuan, jadi kalau Ramadan ni Ramadan yang terbaik dalam hidup tuan-tuan. Tuan-tuan, perbanyakkan amalan. Imam Malik masuk bulan Ramadan, berhenti mengaji, baca Quran. Sebab Quran diturunkan di bulan Ramadan. Quran ni diturun bulan Ramadan. Tuan-tuan, baca Quran sebanyak-banyaknya. Dan tuan-tuan, Mahat Tahfiz kami nak buat majlis khatam Al-Quran. Siapa-siapa yang berhajat, saya nak tak pamphlet ni, tuan-tuan ambil buat kenang-kenangan. Ada kami nak buat majlis buka puasa. Alhamdulillah, majlis buka puasa dah ada 10 orang dah tajah. Nak lagi di 17 orang lagi tajah. Tuan-tuan, kalau tak boleh tajah seorang, kongsi untuk tajah majlis buka puasa di Mahat Tahfiz Al-Hikmah, insya-Allah. Dan dalam borang ni ada juga untuk wakaf tanah, ada lebih kurang lagi 10,000 kaki lagi. Itu tahun lepas 32,000 kaki persegi. Dah jual dah, alhamdulillah, dekat 20,000, tinggal 10,000 kaki. Satu kaki RM10. Tuan-tuan yang ada rezeki lebih, tuan-tuan boleh niat wakaf untuk mak ayah, untuk arwah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan kalau tak ada rezeki lebih, tuan-tuan sedekahlah untuk tuan-tuan yang bakal arwah. Tuan-tuan semua makan mati, jadi buat wakaf siap. Insya-Allah, moga-moga wakaf di bulan Ramadan ni berlipat kali ganda, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi dan minta maaf banyak-banyak. Wa sallallahu wasallam ala khairi khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir